صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih berdakwah, menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Pertama, dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda. Setelah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu memeluk Islam. Ingat ya, ada satu Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq yang kedua, Ali bin Abi Thalib yang ketiga, Zaid bin Harithah. Pada permulaannya mereka ini telah memeluk Islam. Pada ketika ini, apa yang Rasulullah lakukan? Dakwah secara rahsia. Apakah cabaran yang diterima oleh Rasulullah? Ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuklah Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amanah memikul tanggungjawab bertabligh, tidak putus asa. Yang kedua, peristiwa di Bukit Safa. Apa yang berlaku di Bukit Safa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cabaran yang diterima oleh baginda? Kaum musyrikin marah sangat, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyakiti baginda. Dan apakah tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baginda sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Nabi tidak pernah berputus asa, ya anak-anak semua. Nabi tetap usaha untuk berdakwah. Yang ketiga, peristiwa di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Apakah cabaran yang diterima? Diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Kesiannya Nabi dan sahabat-sahabat baginda yang hendak berdakwah tetapi tidak diterima di sana. Apakah tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
baginda semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekasaran. Betapalah Nabi sangat sabar kerana umatnya pada ketika itu. Nabi tetap akan terus berdakwah hingga ketitisan darah yang terakhir. Seterusnya yang keempat, Nabi berdakwah dengan penulisan. Macam mana tu? Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Betapa Nabi ingin berdakwah kepada semua umat di dunia pada ketika itu melalui mengutus surat. Berdakwah melalui penulisan. Apakah cabaran yang diterima? Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Apakah tindakan Nabi? Tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuh. Nabi tak pernah berputus asa ya anak-anak. Nabi terus tetap dengan dakwah baginda. Kepentingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat tabligh. Yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Maksudnya kat sini semakin berkurangan orang yang menyembah berhala dengan asbab dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Keempat, amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Inilah ada 4 kepentingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat tabligh. Apakah rumusan yang boleh kita perolehi daripada meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan. InsyaAllah, mudah-mudahan moga kita semua tergolong di dalam umat Nabi Muhammad yang dapat menyampaikan dakwah. Untuk latihan pengukuhan, anak-anak boleh lihat pada muka surat 106 hingga 112 pada buku Pendidikan Islam tahun 3 buku aktiviti. Selamat menjawab ya anak-anak. Nanti kalau tak faham boleh tanya cikgu. Assalamualaikum.